Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni kita menyambung kisah para rasul menggunakan kitab Qisasul Anbiya karangan Al-Imam Ibn Kathir, yang mana malam ni kita masuk kepada bab ke-14 sekaligus masuk Nabi yang baru, iaitu Nabi Saleh AS dan kaum baginda. Sebagai permulaan diceritakan di sini oleh Al-Imam Ibn Katsir sedikit sebanyak mengenai biografi Nabi Saleh. Saleh ialah Nabi kaum Samud. Mereka merupakan kabilah yang popular dikenali dengan nama Samud. Istilah ini diambil daripada nama keluarga mereka, iaitu Samud, adik-beradik kepada Judais, putera kepada Abir bin Iram bin Sam bin Nuh. Semua main daripada situlah. Kita dah bincang hari itu bagaimana populasi manusia itu datang daripada Sam, Ham dengan Yafis. No, Sam, Ham dengan Yafis. Kalau tuan-tuan ingat, kita ulang balik. Sam itu membawa kepada anak cucu berbangsa Arab dan Yahudi, sebab itu panggil Semitic Sam. Ham bangsa kulit hitam, Afrika dan sebagainya. Dan Yafis bangsa yang ada dikatakan bangsa apa yang macam Tibet, yang mata halus-halus ni. Baik. Mereka adalah bangsa Arab asli yang tinggal, tengok, bangsa Arab asli, sebab tu dia bin Sam, sebab daripada Sam tu bawa kepada Israel dan Arab. Bangsa Arab asli yang tinggal di daerah berbatuan antara Hijaz dan Tabuk. Rasulullah SAW pernah melalui daerah tersebut ketika baginda berangkat ke Tabuk bersama beberapa orang Muslim yang menyertai baginda, seperti mana akan kami jelaskan nanti. Ini seronok Ibn Katsir ni tuan-tuan. Mukadimah kepada bab, dia akan sertakan dahulu dia punya, orang putih kata, thesis statement. Dalam kajian kita ada skop kajian kita punya proposal kajian, ataupun kita punya kerangka kajian. Apa yang dia nak sampaikan dulu, dia cerita. Yang saya baca kat tuan-tuan hak mula ni kira apa yang diceritakan sepanjang bab ni nanti. Tempat ini di mana, saya akan terangkan nanti, dia kata. Kaum ini yang bagaimana, saya akan terangkan nanti. Tapi dia sebut siap-siap awal-awal dulu. Apa yang dia akan sebutkan nanti, dia sebut awal-awal. Saya suka penulisan yang macam ni. Sebab dia memudahkan orang, dan dia menunjukkan seseorang itu dia bukan menulis sembrono ya, tetapi dia menulis itu dengan kajian, dan dia ada dapatan dia dulu. Dia ada, orang kata apa, plan sebelum dia buat satu kajian. Saya menulis tentang hadis-hadis dalam kalangan penulisan hadis oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, Syekh Daud Fatani, kajian sekarang. Jadi secara tak langsung di peringkat awal ni, tuan-tuan pun tahulah, saya cerita ni tuan-tuan lagi tahu, sorotan kajian kan, kena buka banyak kajian-kajian dulu tentang penulisan ulama-ulama Melayu dahulu tuan-tuan. Allahu Akbar, begitu banyak penulisan mereka ni. Dan ada yang tak dicetak lagi, ada yang disimpan dalam almari di rumah anak cucu mereka lagi sekarang di Fatani. Banyak, terlalu banyak. Yang kita sangka duk seronok kitab-kitab Arab banyak kan, rupanya kitab peninggalan ulama Melayu dulu pun terlalu banyak. Tuan-tuan bayangkan, kitab, bila saya sebut kitab ulama dulu ni, bukan satu kitab satu, kadang-kadang satu kitab satu depa kan. Macam kita cerita Syiar A'lamun Nubala Imam Zahabi, tu dia lah, satu depa saya pun tak habis lagi kan, banyak. Itu dikira satu. Tuan-tuan bayangkan, Syekh Daud Fatani, kitab karangan dia ada berapa? 101. Dia 101 buah kitab, yang berkualiti lah. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Al-Fatani, Syekh Idris Al-Marbawi, yang mana penulisan dia, kamus Marbawi digunakan sampai hari ni. Tak ada mana-mana kamus moden atas dunia, walaupun dia masuk grafik, dia masuk apa pun, yang boleh lawan kamus Al-Marbawi lagi. Tak boleh lawan lagi. Sampai hari ni orang masih cari kamus Marbawi, Bahrul Mazi dan sebagainya. Tulisan Syekh Idris Al-Marbawi ni cukup hebat. Pada muka surat pertama Bahrul Mazi, dia kata mudah-mudahan tulisan ini tak menjadi hujah ke atas aku di akhirat nanti. Allahu Akbar, ikhlas mereka. Syekh Daud Fatani tuan-tuan, kalau kita baca biografi dia, yang mana
Tu saya kata dalam hidup ni banyak benda yang berlaku, Tuhan corner hidup kita kok mana pun ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Syekh Dr. Fatani tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka dalam Furu' Masail fi Usul Awasail, satu kitab fiqh yang kemah, yang lengkap oleh Syekh Dr. Fatani yang menceritakan tentang hukum-hukum yang furu', yang berat-berat, yang bercabang dan berat-berat ni. Di mukadimah tu cerita bagaimana Syekh cerita, ini saya ambil tahqiq daripada Allahyarham Datuk Abu Hasan Din. Dia kata Syekh ni mengaji di Aceh. Dia orang Fatani, orang Kerisik Fatani. Pergi mengaji di Aceh dengan ulama-ulama Aceh. Lepas pada tu umur dia 19, Syekh pergi buat haji di Mekah. Orang muda zaman tu pergi buat haji muda. Tuan-tuan balik rumah, cari di YouTube gambar Sang Pencerah, filem Indonesia. Cerita zaman orang dulu-dulu lagu mana kan. Kalau nak tengok orang suasana orang pergi haji dulu ni, sekarang di Astro First pun ada. Sabri Yunus punya gambar. Apa tajuk dia? Butak kan. Seronok tengok suasana zaman tu orang pergi haji macam mana. Pulau Pinang antara tempatnya. Antara tempat berkumpul. Menarik tentang Pulau Pinang ni tuan-tuan gaji. Tempat berkumpul orang haji, tempat pencetakan kitab-kitab terawal di Asia Tenggara, Pulau Pinang. Antara yang saya kaji sekarang Persama Publication di Lebuh Agil. Ditubuhkan tahun 1916. Masa tu tak ada tempat lain lagi yang ada di Pulau Pinang. So kita yang supply kitab-kitab ke seluruh Asia Tenggara. Ni bukan cerita seronok kenegerian, tidak. Masing-masing negeri ada kelebihan mereka, tapi kita menumpang kelebihan tersebut. Baik. Syekh pergi buat haji. Masa nak balik buat haji tu, dia tertinggal kapal. Tertinggal kapal betul ya bahasa saya. Kereta api orang kata tertinggal kereta api. Kapal tertinggal kapal lah kot. Disebutkan ada sedikit masalah berlaku, Syekh tertinggal kapal. So kapal nak belayang balik Tanah Melayu tu balik dulu, Syekh terlepas. Bila terlepas, nak tunggu pula beberapa bulan pula pasal dia pertukaran angin monsun dan sebagainya kan. Maka Syekh ambil keputusan untuk menetap di Mekah. Maka dia berguru dengan tok-tok guru di Mekah masa tu. Dan di situlah membentuk peribadi Syekh Allahyarham Syekh Daud bin Abdul Al-Fatani ni menjadi satu orang guru yang besar. Melayu yang pertama dapat watikah untuk mengajar dekat Masjidil Haram, jadi imam, jadi Syekhul Haji Al-Jawi. Itu ketua ulama haji kepada Bani Jawi, orang Melayu yang dirujuk di sana, yang menjadi ulama besar, yang jadi anak-anak murid dia termasuk orang Arab. Sumbangan dia begitu besar, hebat tuan-tuan, hanya kerana tertinggal kapal. Maknanya Allah Ta'ala atok dalam hidup kita ni ada satu dua benda yang berlaku yang kita rasa frust, kita rasa sedih. Rupanya ada hikmah di penghujung jalan. Tuhan nak letak kita di mana-mana tempat. Tuhan nak letak kita di mana-mana kedudukan. Tuhan nak bagi kita rasa mana-mana pengalaman. Kemudian Syekh balik ke Fatani 1870 lebih, zaman perang Fatani Siam tu. Syekh balik. Tu ulama hebat. Mufti Kedah masa tu. Saya lupa nama Tuan Guru Zainal Abidin tak silap. Zaman tu lah tahun 18 lebih tu. Hantar surat dekat Syekh di Mekah. Kata Fatani kena serang dengan Siam. Syekh balik. Tak apa larat dah tuan-tuan masa tu. Tak silap saya masa tu umur Syekh 70 lebih. Balik ke Fatani lawan dengan Siam dan menang. Zaman tu yang dipimpin oleh Tunku Kudin tu. Cuma kalau tuan-tuan pergi makan laksa apa di banyak apa? Alah tuan-tuan, laksa udang besar ni. Bantai Merdeka. Ujung sikit. Orang panggil apa? Bantai Merdeka. Yang laksa pula dah. Mi. Pulau Saya. Kan ada satu makam. Masa nak? Satu makam di Pebolan Kuning, Tunku Kudin. Saya dah sembang dengan kawan-kawan sejarah. Adakah Tunku Kudin tu the same person, Tunku Kudin yang ini ataupun Tunku Kudin yang Kedah satu lagi? Tapi banyak pengkaji sejarah Kedah kata Tunku Kudin yang dekat kedai mi Pulau Saya tu Tunku Kudin yang first ni, yang lawan dengan Siam tu. Sebab Tunku Kudin kan ada dua kan. Yang satu lagi kan keturunan Bugis ya dalam konteks sejarah. Sampai ditanam di situ. Kemudian Syekh Samad Al-Falimbangi, tapi Syekh Samad syahid, putih kepala. Kerana apa tewas? Menang akhirnya tewas sebab, minta maaf sebut, ini bukan saya kata, sejarah sebut. Takut, tapi sejarah tak apa kot. Pembesar Semenanjung Melayu ni belot terima duit daripada Siam dan mendedahkan kedudukan para ulama kita. Sampai Syekh dan beberapa orang prajurit Islam terpaksa menyorok di Pulau Duyung, dan akhirnya Syekh kecewa dengan pembelotan orang Melayu Semenanjung. Bukan semua.
ramai yang menolong, tapi satu dua orang yang kerana duit menolong, dan Syekh berasa hati, Syekh balik ke Mekah. Syekh beli tanah di Taif dan meninggal dunia di sana. Tuan Guru Haji Wan Muhammad Sarir sebut Syekh meninggal umur dah 159 tahun. Meninggal di Taif. Kubur Syekh ditanam di sebelah di Taif, di sebelah kubur sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf. Kemudian dipindahkan ke Mekah. Kita baca biografi kajian tentang Syekh Duk Fatoni, menarik. Catatan tentang itu. Okey, kajilah tuan-tuan sejarah Melayu dulu, hebat. Baik, saya sambunglah. Pasal PKP tak ada lama, lupa saya pergi terus. Maka kaum Samud ini datang setelah kaum Ad. Kaum Samud menyembah berhala seperti mana mereka. Kaum Ad sembah berhala kepada Tuhan turun azab. Dia berlalu masa ratus-ratus tahun pakat beriman habis dah. Lama jadi teruk balik, sembah berhala balik. Saya bagi ringkas. Maka diutuskanlah Nabi Saleh kepada mereka untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Samud ini. Kaum Samud ini satu jenis kaum yang cukup pandai dalam pembinaan yang disebutkan di dalam Quran. Mereka ini, kalau kata kaum Ad itu mereka mampu buat binaan di atas bukit, kaum Samud ini menjadikan bukit itu rumah. Disebutkan dalam istilah bahasa dia, memahat bukit-bukit. Maknanya bukit seketui tu dia boleh pahat sampai jadi rumah bukit tu. Bukan dia buat rumah atas bukit. Bukit tu jadi rumah. How come dia boleh design bukit itu ada pintu masuk, ada lorong pergi ke dapur, kukik-kukik ni jadi rumah bukit tu. Ini kelebihan kaum Ad. Yang kaum Samud yang cukup hebat dalam teknologi pembinaan. Sampai hari ni pun tuan-tuan, orang masih buat kajian bagaimana mereka boleh reka. Ini bukan mereka, ini kaum lain lah, yang kita piramid tu. Satu sistem piramid yang kemah, bukan ada PG CCQL, tapi susunan dia, bentuk piramid itu sama sampai hari ni. Struktur dia masih kukuh, yang di dalam dia ada lorong-lorong yang berliku-liku. Macam mana dia boleh buat? Itu baru kaum zaman kemudian. Yang kaum Samud ini lagi awal. Kalau tuan-tuan pernah pergi Jordan, dekat Petra Jordan, kaum Nabata yang dikatakan mereka boleh buat taman yang hebat-hebat ni, itu baru sebahagian kecil daripada kehebatan kaum Samud yang lagi power. Tetapi kenapa peninggalan kaum Samud ni orang tak sebut sangat? Sebab dia lagi lama. Saya buka dalam kajian, kaum Samud ini lagi awal daripada Mesopotamia lagi. Sebab Mesopotamia ni dia zaman Nabi Ibrahim. Dia lagi awal. Baik tuan-tuan, maka bila mana Nabi Soleh mengingatkan kaum dia tentang supaya balik kepada Allah, beriman kepada Allah, jangan sembah berhala, maka mereka menolak dakwah yang disampaikan oleh Nabi Soleh. Sebab kalau tuan-tuan buka dalam tafsir, Nabi Soleh ni antara orang yang dipetarget nak jadi ketua mereka nanti. Tiba-tiba berpaling tadah, datang membuat benda-benda yang berbeza dengan mereka, maka mereka jadi sangat marah dan kecewa. Para ahli tafsir menyebutkan bahawa pernah suatu hari kaum Samud berada di suatu tempat. Lalu Nabi Soleh datang kepada mereka, mengajak untuk menuhankan Allah dan menyembahnya, menjelaskan, menasihati, mengingatkan dan menyuruh mereka kepada Allah. Satu hari kaum Samud sedang duduk. Nabi Soleh duduk dakwah lama dah. Mereka duduk lawan. Sampai satu ketika tu mereka duduk mesyuarat. Golongan pembesar ni duduk mesyuarat, geng kaum Samud ini. Besar tak besar tuan-tuan, mereka ni kira boleh buat binaan yang hebat, menundukkan bangsa-bangsa yang kira kaya lah. Maka Nabi Soleh pergi kat mereka. Nabi Soleh kata, saya nak seru kamu semua ni kembali kepada Allah. Sembah Allah yang satu. Jangan sembah berhala semua ni, tak ada nilai dah semua ni lah. Maka oleh sebab itu mereka berkata kepada Nabi Soleh, jika kamu mengeluarkan dari batu besar ini sambil menunjukkan kepada batu besar itu seekor unta, hakaza wa hakaza, begini dan begini, kaza wa kaza. Mereka menyebutkan sifat-sifat unta ini dimasukkan. Baik. Mereka duduk di satu kawasan ramai-ramai. Sekarang pun tuan-tuan boleh pergi tengok kawasan tu, Madain Soleh. Itu Nabi Umrah boleh tengok. Maka Nabi Soleh mai kat mereka kata, sembahlah Allah dan sebagainya kan. Maka dia berkata kepada Nabi Soleh, dia pernah lawan hujah dengan Nabi Soleh, tak tahu. Sebab hujah Nabi Soleh kemah. Islam agama hujah. Islam agama hujah. Kita tertegak atas hujah. Okey. Sebab tu bila kita mengaji agama, tuan-tuan ingat tak kita mengaji agama buku teks dulu. Bila masuk bab-bab apa pun dalam buku teks agama ni, belakang tu mesti ada hikmah. Hikmah kenapa ada waktu raj'i, waktu rujuk. Kan hikmah kenapa kena ambil wudu, mesti ada hikmah kat ruangan belakang tu. Sebab kita ni ada hujah. Islam tak suruh lepas tu berfikir sendiri ya. Dia mesti ada hujah dan alasan.
Meskipun ada beberapa bab yang tak ada, bukan tak ada, yang menjadi rahsia antara Allah kan, menjadi rahsia Allah, tapi kebanyakannya ada. Baik, tuan-tuan, depa kata depa tak ada hujah nak lawan dengan Nabi Soleh, maka depa tak ada akal nak sembang apa, nak tanya apa, untuk nak counter hujah Nabi Soleh tak ada. Dan Nabi Soleh kata berhala ni tak boleh bagi makan, depa tak ada nak jawab. Berhala tak boleh bagi bencana, depa tak ada nak jawab. Nabi Ibrahim senang, dia katok tu tapi Nabi Soleh ada uslub dia hujah. Tapi depa tak boleh ikut. Depa nak lawan pun tak ada point. Sebab tu saya dah ulang banyak kali dah, Israel tak pernah terima perlawanan debat dengan Palestin untuk bincang tanah siapa lagi layak dapat Baitul Maqdis. Sebab depa tahu depa akan kalah. Sebab tu daripada depa berhujah, baik depa perang. Ya, baik. Maka tuan-tuan, bila orang tidak ada hujah, maka dia mula minta benda yang pelik-pelik. Maka depa duk fikir, bila Nabi Soleh kata, "La ni buk mai satu benda, permintaan hampa kat aku, hampa nak bukti apa aku nak bagi kat hampa yang untuk nak habaq kata aku ni rasul, Allah tu Tuhan yang betul, satu-satunya. Hampa nak bukti apa? Hampa nak teori sains mana? Hampa nak suruh aku buktikan apa? Matahari tenggelam timbul ke, laut pasang surut ke? Hampa nak apa?" Depa tak tahu apa. Ya? Sebab tuan-tuan, kadang-kadang memanglah Tuhan bagi kat setengah orang ni dia pandai fizikal, dia pandai buat torah semua kemahiran ni, tapi ilmu dia kurang. Maka dia tak tahu nak minta apa. Maka dia kata kepada Nabi Soleh, macam inilah Soleh, belakang hang ni ada bukit, yang bukit Arab, tentang bukit kayu, bukit batu. Maka hang cua, bukan cuba, dia cua, hang cua keluar unta seekor. Nampak? Nak pelik-pelik. Ini pun berlaku kat tempat kita sekarang. Bukan sekarang, dulu lagi. Kita suka benda yang pelik-pelik. Bila ada bukti, bila ada nampak benda yang pelik-pelik, baru betul. Ya, bila ada benda pelik, ni sudah ni kira sungguh ni. Dia boleh baca hati orang. Dia tu boleh berjalan atas hayat. Dia tu boleh meresap. Yang tu kira tok guru kemah. Kalau kata tak boleh, tak cukup tok guru lagi. Dia nak hak pelik tau. Ya. Sedangkan mencari adat karamah memang wujud, tapi itu bukan keutamaannya. Sebab itu Nabi SAW tunjuk mukjizat lagi banyak dekat sahabat daripada kat orang kafir Quraisy. Itu faktanya. Sebab Nabi tak mau orang masuk Islam sebab mukjizat. Bila dah masuk Islam baru sahabat tengok, keluar ayat pada tangan lah kan, apa, banyaklah mukjizat Nabi kan. Tapi orang Quraisy, musyrikin Quraisy ni Nabi tak tunjuk pun all the time. Sebab Nabi tak mau orang masuk Islam sebab yang tu saja. Kalau dia masuk Islam kerana mukjizat, esok bila mukjizat tak nampak, ditinggalkan Islam. Baik. Kalau dia cari tok guru tu kerana karamah yang daripada tok guru tu, maka bila dia duduk dengan tok guru tu, dia mengharapkan dapat tengok karamah hari-hari. Sekali dia tak dapat tengok, maka dia akan kecewa, dia akan tinggalkan tok guru tu. Tetapi kalau dia cari tok guru tu kerana ilmu, insya-Allah ilmu tu akan berpanjangan sampai mati. Tuan-tuan, maka depa tak ada hujah, depa minta benda pelik-pelik. Quran sebut, depa minta kepada Nabi Soleh nak tengok unta keluar daripada bukit. Bukit batu ni, bukit batu duk nampak sebuah bukit batu ni. Soleh, belakang hang ada bukit ni. Hang cuih awak keluar tengok satu unta seekor. Kalau hang boleh awak keluar, kira hang memang Nabi dia minta kat Nabi Soleh macam tu. Nabi Soleh angguk, okey. Tak dan habis lagi, seorang orang kedua pula sambung. Unta saja tak jadi. Mana jadi unta saja? Aku mau unta keluar tu, mau unta jenis betina punya. Nampak? Dia buat main-main. Bukan gelak. Dalam tafsir sebut gelak. Gelak, gelak, unta betina, gelak. Nabi Soleh sengat steady. Orang ketiga pula sambung. Betina saja tak jadi, alalam betina. Mau unta tu keluar, dia keluar mengandung dah. Gelak, gelak. Dia nak main Nabi Soleh. Lepas tu orang keempat sambung. Mengandung takkan mengandung saja. Dia mau dia keluar, dia betina, dia mengandung, dia beranak depan kita. Baru syok. Pakat gelak, ni. Gelak. Nabi Soleh sengat dan Nabi Soleh kata, okey, kalaulah aku dapat meminta kepada Allah atas apa permintaan kamu itu, adakah kamu akan mengimani Allah dan membenarkan aku sebagai Rasul? Nabi Soleh cakap secara serius. Boleh. Kalau seperti mana yang hampa nak tu aku dapat, boleh. Sebelum tu saya terlepas tadi, seorang lagi tambah, dia kata, kami mau unta tu besar. Tuan-tuan, penduduk Samud ni ada satu telaga, sumur. Zaman tu PBA tak ada kan. So depa akan tu sumur telaga ni, depa sumber air kat situ kan. Sumber air depa kat situ, sumber air. Seorang tadi tambah, dia kata apa? Unta tu punya besar, dia minum air tu kering hari tu. Esok baru tu keluar pula mata air lain.
stok untuk satu hari tu ayak tu unta tu minum kering. Bergelak nak abang kata unta tu besar. Depa minta lah, depa minta. Nabi sallallahu kata okey. Kalau aku minta ke Allah dapat sungguh hangpa beriman tak? Beriman dia berkata. Jawab mereka, ya. Nabi sallallahu memegang dan mempercayai janji mereka. Selanjutnya dia yakni Nabi Soleh berganjak ke tempat solatnya lalu mengerjakan solat sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala baginya. Lalu dia berdoa kepada Tuhannya dan Tuhannya mengkabulkan apa yang menjadi permintaan mereka itu. Allah menyuruh batu itu agar menjadi unta betina yang besar sesuai dengan kriteria dan sifat yang mereka pinta. Nah, bukan kata keluar daripada bukit batu tu satu ekor unta yang sangat besar. Sebiji sifat yang mereka nak. Keluar dengan betina, dengan mengandung, dengan beranak. Tuan-tuan, tak boleh fikir mata. Unta yang tak ada mak ayah keluar daripada bukit ni. Besar dia. Nah, nak fikir logik dia pula. Dia keluar, dia beranak pula. Anak dia tu unta jantan mana yang bagi hamil? Unta jantan mana? Tu nak kata ilmu Allah Ta'ala. Nah, setelah unta betina itu muncul, mereka menyaksikan peristiwa yang agung, pemenangan yang sungguh menakjubkan, kekuasaan yang hebat, dalil dan bukti yang tidak terbantah. Ramai antara mereka yang beriman. Benda yang mereka sangka menjadi poin untuk mereka jatuhkan kita, rupanya poin itu jatuhkan mereka balik. Itu yang kata Allah Ta'ala merancang, mereka merancang. Sebaliknya perancangan Allah lah yang lebih baik. Ya? Sebab tu kita pernah sebut dulu bagaimana Amerika Syarikat buat ICBMS, Intercontinental Ballistic Missile System, kan? Yang dikatakan tertanam di seluruh negara-negara yang di bawah dia. Perjanjian Paris menyebutkan Amerika pening kepala sebab nak maintain untuk nak simpan misil itu kena air suling. Yang mana dunia sekarang ada masalah air suling. Tuan tengok dalam perjanjian Paris, Paris Agreement baru. Bukanlah baru sangat, tapi zaman-zaman moden ni. Pening nak fikir macam mana nak maintain balistik tu, misil tu. Sebab kalau kata dia tak cukup air suling, dia akan self explode. So benda yang dia sangka dia nak hantar pergi negara Islam akan meletup kat negara dia sendiri. Itu contohnya, ada banyak contoh yang lain. Dia sangka unta tu, dengan kami bagi poin unta tu, Nabi Soleh tak boleh bawa keluar unta tu. Orang akan gelak Nabi Soleh. Rupanya bila Nabi Soleh bawa keluar, orang gelak kat dia balik. Sebab tu tuan-tuan, dalam banyak kehidupan kita hari ni, dalam zaman moden ni, benda yang kita tak tahu, kita jangan komen. Kalau kita tak tahu, kita komen juga. Benda yang kita sangka orang nak angkat kita, orang kena buat kebodohan kita balik. Sengak ya? Sengak ya? Tak tahulah. Saya selalunya orang bila dah masuk umur 35 ke atas ni, dia tak komen lah. Dia buka Facebook untuk tengok berita lah. Dia malah nak campur lah komen-komen ni, kan? Sebab orang ni dia pandai semua benda. Tuan-tuan nak cari orang yang pandai, tuan-tuan buka Facebook. Macam-macam bidang, semua pandai, kan? Saya dulu rajin komen, rajin share. Tapi bila dah met 30-an yang rasa macam, tak yalah, buka cari berita sudah lah, kan? Orang bergaduh ni macam-macam orang, kan? Pikir orang lah. Penat, bergaduh ni penat. Maka tuan-tuan, mereka sangka unta tu menjatuhkan Nabi Soleh, rupanya unta tu menjatuhkan mereka. Bahkan tamparan lebih hebat kepada mereka bila mana unta tersebut sebiji ciri yang macam mereka nak. Orang yang tengok unta itu beriman kepada Allah dan Nabi Soleh. Itu yang tamparan lagi hebat tu. Pasal dah janji dah. Nabi Soleh kata, sekarang hampa dah janji tadi, kalau unta ni keluar hampa nak beriman. Sekarang hampa beriman tak? Mereka tak mau. Orang yang menolak kebenaran, dia akan mengemukakan alasan. Bila dah ditunaikan alasan mereka itu, mereka akan mengemukakan alasan yang lain pula. Begitulah sifat orang yang tak mau hidayah. Orang yang tak mau cahaya, orang yang tak mau kebenaran. Baik. Ada di antara mereka yang beriman, namun majoriti daripada mereka tetap dalam kekufuran, kesesatan dan keingkaran. Ya? Pemimpin orang yang beriman itu ialah Jundak bin Amir bin Mihlas bin Labid bin Jawas. Pemimpin orang beriman. Dalam kalangan orang beriman itu, dalam kalangan yang baik-baik itu, ketua mereka Jundak. Kemudian Jundak mengajak anak saudaranya itu Syihab bin Khalifah, yang merupakan salah seorang tokoh daripada mereka, atas ajakan bermaksud untuk memeluk Islam. Tetapi dia dihalang oleh mereka yang masih tetap mempertahankan status quo dalam kekafirannya. Akhirnya dia cenderung lebih memilih
tetap terhadap mereka. Ini dicerita sikit 3-4 tokoh zaman tu. Seorang nama Jundak yang akhirnya diikut Nabi Soleh. Dia antara yang dalam ramai-ramai tu, dan diikut Nabi Soleh. Kemudian dia ajak adik-beradik dia terjumlah, kita dah janji dengan Soleh kita akan beriman. Salah seorang yang dia ajak tu anak menakan dia yang nama Syihab bin Khalifah. Dia kata kepada Syihab, jomlah, kita dah janji dengan Nabi Soleh, dengan Soleh akan beriman. Jom. Syihab ni nak ikut dah, kalau dia sebut. Nak ikut dah pasal hati dia terdetik. Kalau macam tu betul lah agama Islam ni. Tetapi dia dihalang oleh status quo dia. Dia dihalang oleh kedudukan dia. Yang ni yang kita takut ni, fitnah kedudukan ni. Kedudukan dia kalau dia keluar, kalau dia pergi ikut Nabi Soleh, maka apa jadi dengan jawatan dia dalam penduduk Samud ini? Apa jadi dengan pangkat dan gelaran dia? Apa akan jadi dengan gaji dia dan sebagainya? Maka dia terpaksa mendiamkan kebenaran. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, man su'ila an ilmin alimahu summa katamahu uljima yaumal qiyamah bilijami minan nar. Sesiapa yang mengetahui sesuatu benda dan dia disoal dengan benda tersebut, summa katamahu, dia tahu dan disembunyikan jawapannya kerana dia takut dengan kedudukan akan terhapus, pangkat akan ditarik, kerja akan dibuang. Uljima yaumal qiyamah bilijami minan nar. Hari kiamat nanti mulutnya akan dikekang dengan tali kekang daripada api neraka. Sebab mendiamkan kebenaran kerana pangkat dan kedudukan. Takut tuan-tuan. Baik. Syihab ni antara orang yang dia berpaling daripada kebenaran meskipun hati dia telah terjentik oleh hidayah. Baik. Sambung lah. Maka Ibnu Katsir buat ayat. Qala hazihi naqah laha syirbun walakum syirbun yaumin ma'lum wala tamassuha bisu'in fayakhuzakum azabun yaumin azim. Kata Nabi Saleh, hazihi naqatun laha syirbun walakum syirbun yaumin ma'lum. Ini dia unta. Dalam ayat yang lain kata haza naqatallah. Ini unta Allah. Naqatallah ni bahasa Arab kata idafah. Naqah mudaf, Allah mudaf ilaih. Nak abang kata bukan kunta untuk Allah punya. Bukan. Nak abang kata macam Baitullah macam tu ya. Dia sebagai mudaf. Baik. Kata Nabi Saleh, hadhihi naqah, ni dia unta yang hampa minta. Ini dia unta yang hampa minta. Laha syirbun. Dia akan minum dekat telaga kita satu hari. Siapa tak boleh minum? Laha syirbun, untuknya satu hari minum. Pasal apa pula? Hampa yang minta macam tu. Hampa nak marah? Betul tak? Kan hampa minta, hampa kata dia minum sehari habis kat dia seorang tu. Hampa minta, hampa terima. Dia kata apa pula? Apa hampa yang nak macam tu? Cuba hampa minta tu unta tu keluar puasa. Tak apalah. Hampa minta dia keluar minum telaga sehari habis. Jadi Allah Ta'ala tunai macam mana hampa nak? Hampa nak kata apa? Laha syirbun walakum syirbun yaumin ma'lum. Dia minum sehari, hampa jangan minum dah. Esok pula hari lain hampa minum, dia tak minum. Deal tak deal? Kena deal juga pasal hampa nak macam tu. Wala tamassuha bisu, dan jangan sentuh dia dengan niat jahat. Dengan niat baik okey, nak belai okey. Tapi sentuh tamassuha bisu, jangan sentuh dengan niat jahat, bermaksud nak jadi apa-apa kat dia, nak pukul dia ke, nak sembelih dia ke, jangan. Sebab fayakhuzakum azabu yaumin azim. Kamu akan ditimpa dengan azab pada hari yang besar. Maka tuan-tuan, unta itu pun hiduplah sehari. Ayatan fazaruha ta'kul fi ardillah wala tamassuha bisu'in fayakhuzakum azabun qarib. Okay, sebab itu biarkanlah ia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Maka unta itu dibiarkan hidup di dalam kalangan mereka, meminum dan merumput sehendaknya di tanah air mereka. Hari demi hari unta itu lalu lalang datang dan pergi ke sumber air. Setibanya di sumber air, unta itu meminum untuk hari itu sahaja. Sementara mereka datang ke sumber air itu untuk mengambil air buat persediaan hari-hari berikutnya. Diceritakan dalam ni, unta itu dibiarkan hidup. Tuan-tuan, apa lagi kehinaan sesebuah bangsa bila mana nabinya itu telah berhenti sat dakwah,
yang menjalankan, bukan berhenti terus, berhenti sat, nak bagi yang orang kata apa, bidasan kepada kaum itu, hinanya hampa. Tuhan tak, Nabi tak dakwah dah sat dia. Tapi yang dakwah kat hampa masa tu siapa? Unta. Unta tu dakwah. Bukan unta tu pergi ketuk rumah, Assalamualaikum, malam ni main masjid kita dah. Unta tu berjalan, pergi balik. Jalan lah, unta tak kata apa. Tetapi orang-orang kampung yang tengok unta tu kata, ni dia unta yang dia minta kat Soleh. Yang Soleh doa keluar kepada Tuhan dia tu. Oh, kira betul tu, betul bakat beriman. Unta ni jalan pergi kampung ni, orang tengok. Ni dia unta yang viral baru ni, yang masuk Twitter tu. Yang ni Oh, kira Soleh betul beriman lagi. Nampak tuan-tuan? Unta tu buat kerja dakwah. Meskipun dia tak payah cakap. Rendah tak rendah martabat kaum ni, yang mana mereka ni dulunya tinggi, tetapi rendahnya nilai mereka. Unta yang buat kerja dakwah. Itu sindiran kepada mereka. Hanya dengan tengok unta tu, orang akan beriman kepada Allah dan Nabi Soleh. Lagu mana pok-pok besar ni tak susah hati? Makin sehari makin ramai, makin sehari makin ramai, makin sehari makin ramai. Meskipun yang tak beriman masih majoriti, tetapi yang duk pelan beriman ni kuai-kuai ramai, sikit. Satu daripada susah hati dah. Yang kedua, bila mana unta tu pi di telaga, minum air habis. Depa pi minum tak ada, depa bebai. Tapi depa lupa, sebenarnya ciri itu depa yang minta. Begitulah kehidupan kita pun. Kadang-kadang bila mai musibah kepada kita, ujian, sakit ke apa ke, kita salahkan Tuhan. Sedangkan perbuatan kita sebelumnya, kita yang minta, seolah-olah macam tu. Kita kena kencing manis. Minta maaf nak sabar kencing manis, saya bagi contoh ni. Nah, saya bukan kata kat tuan-tuan, saya bagi contoh. Tak dapat contoh lain, dia terkeluar kencing manis. Minta maaf. Bau sakit lain lah kencing manis, ramai orang kencing manis. Bau sakit lain lah, katalah sakit apa. Okeylah, kita bagi aksiden lah, senang. Mak rempit aksiden. Yalah, tak kedai satu benda lah. Tak kedai ni satu bab yang khusus kita kena bincang. Tapi bam, jatuh motor. Kita kat tengah, ya Allah, pasal apa aku kena aksiden ni, ya Allah aku. Tapi kita bawa motor sebelum tu darah. Potong sana, potong sini, angkat tayar depan, angkat tayar belakang, angkat dua-dua tayar sampai orang bakal menyumpah dah. Orang tua-tua dulu kata 40 orang menyumpah dah. Lepas tu bam, jatuh sekali. Kita kata, ya Allah, pasal apa aku jatuh, ya Allah. Aku naik motor baca bismillah. Memang baca bismillah, tapi hang bawa dia lagu mana? Kan? Tu kita salahkan Tuhan. Itu sunnatullah. Kadang-kadang perbuatan kita itu seolah-olah kita minta dapat hukuman tu. Bila Tuhan hukum yang tu, kita kena terima. Ini yang ni maksudnya, hampa yang minta unta tu untuk keluar minum air hampa berhabis. Bila unta tu keluar minum air hampa berhabis, hampa nak marah? Kita pergi kerja, kita punting, kita pancekat muhung ke, kan? Kemudian bila kita kena buang kerja, kita kata, ya Allah, pasal apa aku kena buang kerja? Aku Islam, dia tu Cina tapi kerja dia tak kena buang. Dia lebih Cina, dia kerja rajin, kan? Kita buat assignment kat universiti, lecturer bagi fail, kena repeat, kita marah. Sedangkan lecturer tengok dekat plagiarism, kita plagiat kau-kaunya. Bila kita dapat fail, kita salahkan Tuhan. Bila kita petikai, ya Allah, apa ni, Tuhan kata dia takkan tolak doa hambanya. Pasal apa doa aku nak dapat lulus, Tuhan tolak? Yalah hang muhur. Nampak? Banyak benda dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, kita buat sebab kita ni Tuhan, Tuhan ini hamba. Terkalih. Kita order kat Tuhan macam Tuhan ni menu restoran. Sedangkan banyak benda kita khianati Tuhan, dan Tuhan memaafkan kita tanpa peduli. Berapa ramai tokoh-tokoh besar dalam Islam tuan-tuan, Hasan Al-Basri, berapa ramai tokoh lagi yang sepanjang kehidupan mereka buat maksiat, yang akhirnya Tuhan campur hidayah walaupun umur 40, beriman jadi ulama besar. Al-Kiflu, hadis yang diulang oleh para sahabat kita, Nabi ulang hadis ni lebih daripada 70 kali kat kami. Al-Kiflu buat dosa sepanjang hidup dia, sampai tahap dia nak menodai satu orang perempuan, kan? Tuan-tuan ingat hadis tu? Perempuan tu minta duit kat dia. Dia tak boleh. Tapi hang kena layan aku. Perempuan tu teriak, kata tak nak buat guna, saya tak ada duit dah. Okey. Dia rabat ni atas perempuan tu dah. Perempuan tu teriak. Al-Kiflu kata, kenapa hang teriak? Aku bukan paksa hang. Aku bukan rogol hang. Aku nak bagi duit. Perempuan tu kata, saya buat tanpa rela. Orang tua saya sakit di rumah, duit tak ada. Saya terpaksa ni, bukan saya saja. Saya takut kepada Allah. Al-Kiflu dengar, turun dia daripada perempuan tu. Dia kata, hang ni tengah susah pun nak ingat Tuhan lagi no. Aku senang kaya Tuhan bagi aku tak pernah ingat kat dia. Ambil duit ni, ambil balik, aku tak mau bawa-bawa kat hang.
Perempuan tu balik. Malam tu dia teriak. Dia sembahyang sunat 2 rakaat, main taubat. Habis sembahyang mati. Kata Nabi, al-kiflu fil jannah. Kiflu masuk syurga. 70 tahun hidup tak pernah sembahyang. Tapi kerana satu jentikan hati dia, 2 rakaat saja dia sembahyang, syurga dia. Ada orang sembahyang 2000 rakaat, tapi belum tentu dia di mana. Sebab tu tuan-tuan, kita tak boleh cepat menuduh orang, merendahkan orang. Sebab poin dia adalah kita tak tahu kesudahan kita macam mana. Hadis sahih Muslim, satu orang tua, saya ulang banyak kali hadis ni, tapi saya suka ulang. Al-Kiflu sempat semayang jadi kan, orang tua ni tak sempat semayang terus sampai mati. Qala li bani iza anna muttun, wahai anak. Ni orang tua ni bila dia nak mati, dia kata, anak, ni orang tua ni tua dah. Iza anna muttun, ayah mati nanti, fa uhriquni, bakar mayat ayah. Summa ithanuni, tumbuk pula abu mayat tu sampai halus, sampai jadi garam halus. Summa dharruni fir rihi, kemudian lempak pula debu abu mayat ayah tu ke angin lalu. Sebab ayah tak mau Tuhan jumpa ayah. Law qadara alayya rabbi la yu'adzibanni 'adzaban ma 'azzabahu ahada. Kalau Allah Taala jumpa mayat ayah, dia akan azab ayah dengan azab yang orang lain takkan yang Tuhan tak pernah buat kat orang lain. Maknanya orang tua ni dahsyat sungguh. Dah mati dah tuan-tuan, nak mati dah. Bukan kata pergi taubat dah. Lawan lagi, suruh menyorok. Ingat Tuhan ni kawan dia kot cedigan. Tapi bila dia mati tuan-tuan, ni hadis sahih Muslim. Dia mati tu qala rabb, kata Tuhan, qala Allah, kata Allah lil ard, kepada bumi, ijma'i ma fiki ya ardi, ijma'i ma fiki, wahai bumi, kumpul debu-debu di atas badan hang. Maka fa iza qama, dibangunkan dia depan Allah Taala. Allah Taala tanya kepada dia, ma sana'a alaika anta, apa limadha sana'ta hadza, macam itulah, atau kama qala. Ada hadis lain sebut ma hamalaka ala ma sana'ta, apa yang menyebabkan hang susah hati buat, apa yang menyebabkan hang susah-susah buat benda ni? Hang dah jahat dah. Hang mati, hang suruh anak hang tumbuk halus pula. Anak duk geram lama dah. Pak rekod buruk di kampung, dia duk malu, dia tumbuk kau-kau lah. Kan? Apa sebab hang buat benda ni? Dia kata apa? Qasyatuka rabbi, Tuhan, aku takut kepadamu ya Allah. Aku takut. Aku manusia yang penuh dengan dosa. Aku takut. Tapi aku tak erti cara nak semayang. Aku tak erti cara nak taubat. Aku ingat aku boleh lari. Tapi poin aku adalah aku takut kepadamu ya Allah. Takut. Dalam hadis Nabi kata apa? Allah Ta'ala ambil dia daripada jurang neraka, buh dalam syurga. Sebab apa? Dia ada takut kepada Allah. Tuan-tuan, tu penting. Kita kadang-kadang semayang bagus, payah serban dan apalah, takut tu tak ada. Kita rasa sebab agama ni adalah kita seorang. Tuhan hilang. Kita seorang yang agama ni. Apa daripada kita ni kira agama? Silap betul kat situ. Kadang-kadang manusia ni bila ilmu dah terlalu banyak, dia rasa agama tu adalah dia. Tuhan itu hilang dalam agama dia. Itu masalah. Manusia bila menanggalkan Tuhan daripada hidup dia, dia rasa dia tu Tuhan. Seolah-olahnya lah. Bila Tuhan tak ada dalam hidup kita sedetik tuan-tuan, habis lah kita. Tapi ada manusia yang buat dosa, ni Nabi kata, bukan saya kata, dia yakin ada Tuhan yang akan memberinya pahala, ataupun mengampunkannya, ataupun mengazabkannya, ataupun memberikannya ganjaran. Dia sedar yang dia ada Tuhan itu, maka Tuhan akan ampunkan dia tanpa Tuhan peduli. Tuan-tuan tengok Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi riwayat, nukilkan balik, bukan riwayat, nukilkan balik. Dia buat dosa, dia sedar dia ada Tuhan yang akan ampunkan dia. Dia buat pahala, dia sedar dia ada Tuhan yang akan bagi dia pahala. Itu yang lebih hebat. Dia sedar diri kehambaan itu, nak dapat yang tu tuan-tuan. Betul, kadang-kadang kita tak boleh membongkak sangat. So kita takut kita terhilang Tuhan, terluput Tuhan daripada diri kita. Sedangkan hari-hari kita sebut, sahaja aku solat kerana Allah Ta'ala, sahaja aku ni kerana Allah Ta'ala. Jangan singkirkan Tuhan dalam kehidupan kita, kerana dialah kemuncak cintanya. Siapa pun kita, dia tak pernah peduli, dia terima kita. Dalam hadis Qudsi kata Allah, ghafartu laka la ubali, aku akan ampunkan kamu tanpa aku peduli, kata Allah. Saya sambung. Maka tuan-tuan, mereka minta lah, boleh gini lah, boleh gini. Mereka jadi bebai. Bila mana unta tu minum air mereka habis, mereka gunakan alasan. Nabi Soleh kata, walaupun ada hari yang hampa tak boleh minum air, hampa tak boleh minum air, pasal unta tu minum. Katalah Isnin unta tu minum, Selasa hampa minum,
Isnin hampa tak boleh minum air telaga pasal habis. Tapi Isnin tu hampa boleh minum susu unta tu. Halal. Yang tu dia pun tak sebut. Ini dalam tafsir sebut. Unta tu kan betina, ada susu. Ya, kan baru lepas beranak kan. Maka susu dia tu, unta besar tuan-tuan, tak tahu besar mana. Satu kampung boleh minum susu dia. Ya. Minum, tak kena bencuh. Tak ada masalah. Sepatutnya tuan-tuan, benda tu jadi syukur balik lah. Walaupun hari Isnin tak boleh minum ayat kosong, tak boleh bencuh Nescafe apa, tetapi hari Isnin tu dapat susu. Tuan-tuan, kalau belilah ni farm fresh pun mahal kan. Dapat susu tuan-tuan. Baru betul-betul fresh. Mahal. Saya sebut mahal salah Toki farm fresh marah saya. Tak mahal, murah-murah. Kalau zaman video ni kena cepat cover apa pun. Tak mahal tapi saya suka. Susu farm fresh sedap. Saya suka. Saya ada masalah perut. Cerita saya panjang. Saya minum farm fresh kurma tu, bagus lah, dia rasa bagus. Tapi yang betul-betul mujarab ni, yalah semua Allah Ta'ala bagi mujarab lah, tapi madu tu, ada satu orang doktor petua saya, Ustaz minum madu bancuh dengan lemon. Saya minum tiap-tiap pagi masa perut kosong. Tapi Ustaz kena kacau anti-clockwise. Ni nama apa banyak? Doktor dia mengajar di USM di Bertam tu. Dia doktor kepada para doktor, profesor kan, nama saya lupa dah pengarah. Dia Ustaz bancuh lemon dengan madu, kacau anti-clockwise. InsyaAllah perut okey. Alhamdulillah tuan-tuan jadi. Tapi kena kacau macam tawaf anti-clockwise. Alhamdulillah lah. Risau tuan-tuan, 30 baru perut dah sakit lah. Baik, boleh ke? Azan dah? Kau boleh lajak sikit lagi? Sikit lagi ke macam mana? Bandin, macam mana? 5 minit lah? Okey, waktu kecederaan 5 minit. Dia tak mau berhenti mengejut lagi kan? Baik. Maka tuan-tuan, mereka tak puas hati dengan unta tu. Ini saya kata ni, diriwayatkan bahawa mereka dapat meminum susu unta itu secukupnya. Mereka boleh minum susu unta. Walaupun tak dapat minum ayam, boleh minum susu. Tapi yang tu tak mau sebut. Itu manusia sifat dia. Walaupun dia ada dugaan, walaupun dia ada sengsara dah, tapi banyak nikmat Tuhan bagi. Yang tu dia tak sebut. Dia sebut sengsara. Dia marah Tuhan kena buang kerja. Dia lupa Tuhan bagi dia kerja berapa puluh kali. Dia tak sebut. Ya? Dia marah Tuhan. Saya nak bagi contoh ni takut ni. Tuan-tuan, bila saya sebut contoh ni tak ada kena mengenal dengan siapa-siapa nah. Dia marah Tuhan, satu jari dah hilang. Dia lupa Tuhan bagi dia tangan, kaki, kepala, hidung, telinga. Tuan-tuan tengok Astro Oasis sekarang. Yang satu orang toki kapek tu, tuan perasan tak? Yang kaki rendah, tangan pendek. Pandai dia toki kapek, kaya dia. Saya dah tengok Astro Oasis sekarang. Dia duk bagi dakwah kan, hebat dia. Tuhan uji dia macam tu, dia rendah je. Tangan dekat ni, kaki pun rendah. Tapi hebat tuan-tuan. Orang dia tak pernah menyalahkan Tuhan. Kita yang sempurna pun belum tentu macam dia. Imam Bukhari peringkat awal dia buta tuan-tuan. Imam Bukhari buta, mata tak nampak. Teriak. Mak dia berdoa sampai mata celik. Kita Kasim selamat. Celik, teriak sampai buta. Imam Bukhari buta, teriak sampai celik. Tapi buka dalam Syiar Alamun Nubala, cerita tu panjang lagi lah. Mak dia mimpi Nabi dan sebagainya. Tapi itu sifat manusia. Dia akan menyebutkan banyak benda yang tak ada. Tuan-tuan buka buku Dr. Syaikwi Al-Atas, Bila Allah Menunggu Kita. Dia kata bila mana rumah terbakar ni, rumah kita terbakar, kita balik ke rumah, tengok bini mati, anak mati, semua pakat mati habis ni, pasport hilang, duit dalam peti besi pun hancur. Kita akan kata, ya Allah, habis ya Allah, semua tak ada apa dah, habis dah ya Allah, habis, apa pun tak ada. Angkat buku bank tak ada, angkat IC terbakar, buku duit dalam peti besi habis, anak rentung, bini rentung, apa pun tak ada dah ya Allah. Kata Dr. Syekh Alwi Al-Atas, dia lupa diri dia masih ada. Tuhan tak cabut semua, dia masih ada. Kata hamka, yang duk ada ni harapan kita ni. Kita duk nampak benda keliling habis dah ya Allah, tak ada apa dah. Tak ada apa, hang tu duk ada lagi. Betul lah nah. Lagu mana kita keluar pada perut mak macam ni, lagu tu Tuhan bagi duk ada steady lagi. Tuan-tuan, itu manusia dengan Tuhan dia. Itu manusia dengan Tuhan dia. Dia banyak menyebut benda yang ditarik daripada dia. Dia kurang menyebut benda yang diberi kepada dia. Itu sifat manusia. Itu manusia tuan-tuan. Allahu Akbar. Baik, maka bila dia marah, waktu berlangsung dengan cukup lama. Unta itu berada di tengah-tengah mereka. Para tokoh dan pemimpin mereka berkumpul dan bersepakat untuk menyembelih unta betina tersebut supaya mereka tenang dan tidak lagi disibukkan oleh unta tersebut.
syaitan lalu memprovokasi dan menghiasi tindakan dan perbuatan mereka itu. Maka disebutkan dalam Al-Quran, mereka nak bercadang nak membunuh unta tersebut, tapi mereka tak tahu siapa nak bunuh. Dalam tafsir kata masa tu Iblis mai. Kan ada dalam kisah penduduk Mekah nak bunuh Nabi Muhammad tu pun Iblis mai. Ni pun ada satu lagi. Iblis mai untuk menghiasi perbuatan mereka tu, nak beritahu siapa nak bunuh, cara nak bunuh. Maka mereka melantik, mereka menugaskan satu orang lelaki, iaitu Qidar bin Salif bin Junda, iaitu seorang yang berkulit coklat tua dan bertubuh pendek, untuk melakukan benda tersebut. Dan dia panggil beberapa orang dalam kalangan dia untuk membantu nak bunuh. Dia plan satu malam macam mana nak bunuh unta tersebut. Maka dikumpulkanlah, disebutkan nama-nama dalam ni. Datang dua orang perempuan. Yang pertama bernama Syaduk bin Mihya' ibn Zuhair. Satu, ni saya sebut bulan depan. Kemudian ada seorang perempuan lagi, nama dia di bawah ni, Unaizah bin Runaim bin Majlash, yang membantu, dua perempuan kaya yang membantu usaha yang nak bunuh ni. Kemudian Qidar bin Salif, dia panggil beberapa anak muda berdasarkan perancangan Iblis tadi tu. Macam mana kita nak trap unta tu terperangkap bawah kita, pasal dia unta besar dan kita nak bunuh dia. Maka tuan-tuan, dia plan satu malam. Dia plan satu malam perangkap unta tu, bagi unta tu melewati satu kawasan. Ketika mana unta milik soleh itu kembali daripada sumber air, mereka iaitu Qidar bin Masda' dan beberapa kawan dia ini bersembunyi di sebalik bongkah batu yang menjadi laluan unta tersebut. Ketika mana unta tersebut melalui jalan pulang daripada sumber air, maka bulan depan lah kita sambung. Bulan depan lah kita sambung apa dia nak buat kat unta tu. Wallahu ta'ala ala. Bulan depan tuan-tuan main kita tengok apa dia buat kat unta tu. Jadi ke tak jadi bunuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا في هداية العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا لا فيلا ولا معنا ولا تبعونا شاقيا ولا مطودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.